Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan mempelajari subjek pendidikan Islam tahun 4 bersama Ustazah Farhah Nabila binti Muhammad Khalil. Sebelum kita mulakan pelajaran, marilah sama-sama kita membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Amin. Baiklah, pada hari ini kita akan sambung pembelajaran kita di bawah bidang ibadah, iaitu tajuk Mari Bersuci, iaitu siri yang pertama. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, apa yang kamu akan belajar pada hari ini? Yang pertama, kamu dapat menyatakan pengertian najis dengan betul. Yang kedua, menjelaskan bahagian najis dengan betul. Dan yang ketiga, menunjukkan cara bersuci daripada najis dengan betul. Baik, kita lihat yang pertama, iaitu maksud najis. Apa itu najis? Najis ialah semua benda kotor yang menghalang daripada sah solat seperti darah dan tahi. Ustazah ulang sekali lagi. Najis ialah semua benda kotor yang menghalang daripada sah solat seperti darah dan tahi. Senang cerita, najis ni adalah benda-benda kotor yang menghalang sahnya solat kita. Okey, yang kedua, kita lihat jenis-jenis najis. Ada berapa jenis-jenis najis? Jenis-jenis najis ada 3. Kamu boleh lihat pada warna lampu isyarat. Yang pertama, jenis najis yang pertama iaitu najis mukhaffafah. Ini najis paling ringan, kita panggil najis mukhaffafah. Cuba sebut najis mukhaffafah. Yang kedua, najis mutawassitah. Najis mutawassitah, ini najis pertengahan. Dan yang ketiga, najis mughallazah. Sebut najis mughallazah, iaitu najis paling berat. Kena ingat 3 jenis najis ni, iaitu mukhaffafah, mutawassitah dan mughallazah. Baik, kita lihat apa dia najis mukhaffafah, apa dia najis mutawassitah dan juga mughallazah. Baik, najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah, najis yang paling ringan, iaitu air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah yang tidak makan dan minum kecuali susu ibunya sahaja. Kena ingat kat sini, najis mukhaffafah khusus pada air kencing kanak-kanak lelaki sahaja. Kanak-kanak perempuan yang berumur 2 tahun ke bawah tidak termasuk dalam najis mukhaffafah. Hanya kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah sahaja termasuk najis mukhaffafah, dengan syarat dia tidak makan dan minum kecuali susu ibunya sahaja. Dia minum susu ibu dia sahaja. Jadi najis dia, kencing dia itu, air kencing dia itu adalah najis mukhaffafah. Yang kedua, najis mutawassitah. Najis selain najis mughallazah dan najis mukhaffafah. Ini najis pertengahan. Contohnya air kencing kita, air kencing kanak-kanak perempuan, tahi dan darah. Itu adalah kategori najis mutawassitah. Darah luka, najis, tahi, muntah dan sebagainya, kategori najis mutawassitah. Dan yang ketiga, najis mughallazah, iaitu najis paling berat, iaitu apa? Anjing, babi dan keturunannya serta segala perkara yang berkaitan dengan kedua-duanya. Contohnya air kencing, air liur dan darah kedua-duanya. Kena ingat najis mughallazah khusus untuk
najis daripada anjing dan babi. Tidak kiralah air kencing dia ke, air liur dia ke, darah ke daripada anjing dan babi, adalah kategori najis mughallazah. Okey. Bagaimana kita nak bersihkan? Cara kita nak bersihkan najis-najis tadi tu. Okey. Setiap jenis najis berbeza cara untuk kita bersihkan. Baik, najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah, najis ringan, najis air kencing kanak-kanak lelaki bawah umur 2 tahun. Okay, bagaimana nak bersihkan? Contoh adik kita bawah umur 2 tahun baru lahir, kencing basah tilam. Okay, bagaimana bersihkan? Yang pertama, kita lapkan dulu najis dengan kain kering. Jangan gunakan kain basah. Mesti gunakan dengan kain kering terlebih dahulu. Yang kedua, kemudian renjiskan air mutlak. Air mutlak, air pipe lah, di tempat yang terkena najis. Renjiskan. Ataupun zaman sekarang kita mungkin boleh guna spray. Okay, renjiskan. Dan yang ketiga, dah renjis, lapkan semula tempat tersebut sehingga kering. Mudah saja nak bersihkan najis mukhaffafah. Okay, yang kedua, najis mutawassitah. Okay, najis mutawassitah, okay, contohnya air kencing, muntah, darah. Yang pertama, mesti kita hilangkan najis yang terkena pada badan, pakaian atau tempat. Contoh terkena darah, luka kita pada baju. Okay, kita hilangkan dulu darah tersebut. Kemudian kita basuh dengan air mutlak sehingga hilang warna, bau dan rasa. Basuh dengan air mutlak sampai hilang dah warna darah tu, hilang dah bau darah tu dan rasa. Rasa kena rasa lah. Tapi tak perlu rasa. Bila kita tengok dah tak ada warna, dah tak ada bau tu, dah bersih lah tu. Okay. Dan yang ketiga, cara bersihkan najis mughallazah. Yang ini berbeza dengan yang lain. Yang pertama, kena hilangkan najis yang terkena pada badan, pakaian atau tempat. Okay, seeloknya kita bersihkan, kita guna sarung tangan kita dengan plastik. Jangan pegang dengan tangan. Sarung tangan kita dengan plastik, kita ambil najis tu dan buang. Okay, yang kedua, basuh dengan air tanah 1 kali. Kena ambil air, campur dengan tanah, jirus 1 kali. Okay, kemudian kita basuh dengan air mutlak 6 kali sehingga hilang warna, bau dan rasa. Ini cara menyucikan najis mughallazah, kita panggil sertu. Yang ini sertu. 1 kali dengan air tanah dan 6 kali dengan air mutlak. Okey. Okey, yang terakhir, mari sama-sama kita contohi perkara berikut dan kita amalkan di rumah, di tempat awam dan juga di sekolah. Okey, lihat di rumah apa yang kita boleh amalkan. Kita boleh bertayamum dan mandi wajib untuk kita menjaga kesucian kita. Tayamum nanti kamu belajar akan datang, sekiranya tiada air kita boleh bertayamum. Okey, dan juga di sekolah kita boleh belajar berwuduk, beristinja dengan sempurna. Kat mana-mana sajalah, di rumah ke, di sekolah atau di tempat awam mana-mana, kita perlu sentiasa menjaga kebersihan. Selain daripada itu, kita perlu membuang sampah di tempatnya, memakai pakaian yang bersih dan kemas, membersihkan kawasan sekolah dan memakai kasut ketika keluar rumah. Ini semua adalah untuk menjaga kebersihan dan kesucian diri kita sebelum kita menunaikan solat ataupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, insya-Allah itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Kita jumpa lagi pada pembelajaran akan datang. Assalamualaikum.